Menteri. Pertanyaan jawab lisan seterusnya saya ingin menjemput Yang Berhormat Tuan Ahmad bin Hassan Papar. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Sebelum saya meneruskan soalan ini, saya ingin berpantun dulu. Hari-hari makan bubur hingga perut terasa mual. Kalau Parlimen sudah bubar, undi di tangan, tolong jangan dijual. Sana sini cerita bubar, rakyat dan pemimpin yang rasuah terus berdoa. Mengapa mengharap kerajaan akan bertukar? Apapun terjadi, menteri tetap kena jawab soalan nombor 2. Terima kasih. Panjang pantun. Sila, Timbalan Menteri. 3 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Yang berhormat Tuan Yang Pertua, untuk makluman ahli yang berhormat, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI melalui Jabatan Perikanan Malaysia dan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia sentiasa prihatin di dalam memberikan bantuan bagi mentransformasi nelayan di Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan, sekaligus dapat meningkatkan pendapatan dan ekonomi mereka melalui pengembangan teknologi terkini. Antara bantuan-bantuan yang diberikan adalah seperti berikut. Yang pertamanya, dana jaminan makanan melalui program modernisasi vessel dan mekanisasi tangkapan telah meluluskan dana berbentuk pinjaman sebanyak 6.93 juta ringgit kepada 2 pemohon daripada negeri Sabah bagi perolehan baru vessel moden yang berteknologi tinggi, termasuk peralatan mekanisasi yang serta menaik taraf vessel moden yang lebih selesa untuk menarik minat pekerja-pekerja tempatan. Keduanya, pemberian allowance sara hidup nelayan darat sebanyak RM200 sebulan. Bantuan ini diberikan bermula pada tahun 2015 dan telah dinaikkan kepada RM250 sebulan pada tahun 2021. Pada tahun 2022, seramai 818 penerima daripada seluruh Sabah sedang mendapat bantuan allowance sara hidup nelayan darat dengan jumlah peruntukan sebanyak RM2.24 juta. Ketiganya, pada tahun 2021, program pembangunan My Community Perikanan atau MyKP telah memberi bantuan kepada 5 penerima MyKP Labuan dengan jumlah nilai keseluruhan adalah sebanyak RM362,000. Keempatnya, pelaksanaan program-program bagi mengurangkan kebergantungan nelayan-nelayan kepada bantuan kerajaan, iaitu program yang melibatkan aspek peningkatan kemahiran, inovasi, pendedahan dan juga informasi teknologi perikanan dengan jumlah nilai keseluruhan sebanyak RM32,000. Kelimanya, program dana nelayan dan usahawan perikanan. Program ini menyediakan pinjaman mudah bagi pembelian bot dan peralatan baru untuk meningkatkan keupayaan bot sedia ada. Pinjaman yang telah diluluskan bagi wilayah Persekutuan Labuan bagi tahun 2021 adalah sebanyak RM100,000. Kementerian juga menyediakan peruntukan bagi pelaksanaan kursus dan latihan. Sehingga 31 Ogos tahun 2022, sebanyak RM55,000 telah disalurkan kepada Kerajaan Negeri Sabah bagi melatih 65 orang nelayan. Bagi projek khas perumahan nelayan pula, Kementerian melalui Lembaga Kemajuan Ikan telah menyalurkan peruntukan sebanyak RM58 juta melibatkan 4,887 buah rumah nelayan di bawah projek Baik Pulih Rumah Nelayan seluruh negeri Sabah sejak tahun 2012 hingga tahun 2022. Selain itu juga, sebanyak RM19 juta peruntukan di bawah program penempatan semula nelayan telah disediakan untuk membina 300 buah rumah baru untuk nelayan di Kota Belud yang kini telah dilaksanakan oleh UPEN Sabah melalui Kementerian Pertanian dan Perikanan Sabah. Bagi kawasan Parlimen Papar pula, sehingga kini belum ada lagi peruntukan disalurkan. Walau bagaimanapun, permohonan untuk peruntukan perumahan tadi masih dibuka dan insya-Allah akan diproses. Terima kasih Tuan Dipertua. Sila Papar, soalan tambahan yang pertama. Ya, terima kasih. Saya memohon
dapat kiranya kementerian memberikan pertimbangan untuk permohonan projek khas perumahan nelayan-nelayan untuk Parlimen Papar, di mana banyak rumah-rumah mereka ini yang sangat-sangat usang dan perlu dibaik pulih. Dan seterusnya, demi untuk membantu nelayan-nelayan di Sabah dan juga di Papar meningkatkan hasil tangkapan, berapakah peruntukan yang akan diseluruhkan oleh kementerian untuk membuat tukun-tukun tiruan sekitar perairan pulau-pulau berdekatan? Tolong dilaksanakan secepat mungkin. Dan apa kementerian bercadang untuk menaikkan bantuan kewangan kepada petani-petani, pesawah-pesawah, penuri-penuri gata dan peternak untuk menangani kos sara hidup yang kian menaik dan sewaktu hujan ribut dan tangkujuh di mana mereka tidak dapat mencari rezeki. Terima kasih. Sila, Jabatan Menteri. 1 minit. Terima kasih Tuan Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat daripada Papar. Pertamanya saya cukup simpati sekali tentang perkara yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Papar tadi tentang projek PKPN, iaitu Perumahan untuk Nelayan, pembaikan dan juga pembinaan. Setakat ini kita masih lagi belum mendapat apa-apa permohonan. Yang permohonan ini patut kita teruskan kepada LKM Negeri Sabah. Dan insya-Allah apabila kita permohonan yang kita dapati, kita akan berikan perhatian dan memang kita akan keutamaan kita akan bagi pada kawasan Papar ini. Keduanya tentang nelayan pantai di kawasan Papar untuk permohonan untuk tukun tiruan. Untuk maklumat ahli yang berhormat, setakat ni untuk RMK 12, kerajaan melalui LKM telah pun meluluskan satu peruntukan sebanyak RM230,000 yang telah disalurkan untuk pembinaan tukun tiruan di kawasan daerah Papar dalam usaha kita untuk membantu nelayan-nelayan di Papar untuk meningkatkan hasil tangkapan. Jadi bermula pada tahun 2010, sebenarnya sebanyak 38 unit tukun tiruan yang telah dilabuhkan di kawasan perairan seluruh di kawasan kepulauan di seluruh kawasan Papar. Saya tak dapat sebut satu persatu pulau-pulau ini. Jadi sebanyak 14 unit tukun tiruan pula untuk rekreasi jenis penghalang pukat tunda yang banyak berleluasa di Sabah pada ketika ini. Yang satu daripadanya berseberat 5.5 tan metrik seunit yang telah kita labuhkan di Kuala Kimanis sejak tahun 2021 untuk mengelakkan daripada pukat-pukat tunda ini terus berleluasa. Terima kasih Tuan Di-Pertua. Terima kasih. Soalan tambahan yang kedua saya jemput Yang Berhormat Jempol. Terima kasih Datuk Speaker. Dana makanan DJM telah diperkenalkan sebelum ini bertujuan bagi menyalurkan berbagai peruntukan bantuan kepada petani dan juga nelayan, termasuklah bantuan input pertanian yang meningkatkan pengeluaran domestik. Soalan saya, sejauh manakah keberkesanan DJM telah membantu para petani dan juga nelayan sejak dana tersebut diperkenalkan? Kita tahu bahawa sepanjang ini bahawa kita tidak mampu untuk meningkatkan pendapatan petani dan juga nelayan. Kalau garis kemiskinan, inilah kumpulan yang selalu disebut. Dan juga mengambil kira ketegangan geopolitik semasa, inflasi global, perubahan iklim yang tidak menentu yang membolehkan terjejasnya sekuriti makanan. Apakah kementerian bercadang untuk mewujudkan lagi dana sedemikian bagi membantu serta membela para petani dan juga nelayan? Mohon Menteri untuk menjawab. Terima kasih. Terima kasih Menteri. 1 minit. Terima kasih Tuan Di-Pertua. Sebenarnya tindakan untuk meningkatkan pendapatan nelayan satu perkara. Keduanya adalah untuk kebajikan para nelayan yang sentiasa kita berikan perhatian. Terutamanya dalam projek PKPN, iaitu pembinaan baik pulih rumah dan juga bina baru rumah nelayan yang sedang kita laksanakan pada ketika ini seluruh negara dalam semua kawasan bagi memastikan supaya kita berikan perhatian kepada golongan sasar ini. Tindakan yang dibuat oleh kerajaan keduanya untuk meningkatkan lagi ekonomi nelayan ada beberapa aspek yang tak dapat saya sebutkan sebegitu panjang sekali. Bahkan pada ketika ini
Memang itulah sebenarnya pendekatan yang dibuat oleh pihak kerajaan bagi memastikan kumpulan sasar kita, petani, penternak dan nelayan sentiasa diberikan perhatian dan diberikan pembelaan bagi memastikan supaya golongan B40 ini dapat ditingkatkan pendapatan mereka dan seterusnya dapat keluar daripada garis kemiskinan. Banyak skim-skim yang dijalankan oleh kerajaan pada ketika ini dalam memastikan bukan sahaja kita dapat meningkatkan pengeluaran, bahkan kita mahu kalau boleh apa juga produk yang dihasilkan oleh petani, penternak dan nelayan ini dapat membantu kepada security makanan negara. Terima kasih Tuan. Terima kasih Timbalan Menteri. Soalan tambahan daripada Sabah. Saya buka soalan tambahan yang ketiga. Silakan Yang Berhormat Tuan. Terima kasih Tuan Pertua. Yang Berhormat Timbalan Menteri, soalan ini soalan tambahan saya berkenaan dengan governance Jabatan Perikanan Sabah dengan Jabatan Perikanan Semenanjung dan juga Sarawak. Saya ingin tahu sebenarnya bagaimanakah dari segi perancangan, dari segi budgeting dan dari segi pelaksanaan program-program yang Berhormat sebutkan tadi. Sebab di Semenanjung ini dia autonomous dari segi Jabatan Perikanan Semenanjung. Di Sabah juga autonomous. Jadi bagaimana dapat dilaksanakan sebaik-baik mungkin segala program dan bagaimana budget itu dapat dicapai supaya apa yang didapati di Semenanjung itu di Sabah juga dapat. Terima kasih Tuan. Silakan Timbalan Menteri. Hubungan di antara Kementerian MAFI, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan, Persekutuan dengan apa juga MAFI di negeri Sabah dan Sarawak begitu erat sekali. Kita sentiasa berhubung. Bahkan apa juga peruntukan daripada kerajaan pusat disalurkan juga pada kerajaan Sabah dan juga Sarawak. Kerajaan Sabah dan Sarawak juga ada mempunyai peruntukan daripada pihak kerajaan negeri masing-masing yang dapat digunakan sebagai satu komplement kepada apa juga peruntukan-peruntukan yang disalurkan daripada pihak persekutuan. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Pertanyaan seterusnya